Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam sesi pembelajaran sains dengan satu tajuk yang baru yaitu sistem rangka manusia dan fungsinya. Cikgu harap agar murid-murid dapat bersedia dan mendengar penerangan yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi. Baiklah murid-murid. Cuba kamu perhatikan gambar situasi yang ditunjukkan dalam skrin ini. Apakah yang berlaku? Ya, Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Tetapi malangnya, Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Mungkin kamu pernah mengalami situasi yang sama seperti apa yang Chan alami, bukan? Apakah yang berlaku kepada kaki Chan? Ibu Chan membawanya ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan. Bagaimanakah doktor boleh mengetahui tentang keadaan kaki Chan? Ya, dengan membuat imbasan X-ray, doktor boleh mengetahui sama ada tulang kaki Chan retak atau patah maupun sebaliknya. Apakah yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar X itu? Ya, kita boleh melihat tulang rangka yang ada dalam badan kita. Apakah kepentingan tulang kepada manusia? Tunggu untuk mendapatkan info selanjutnya yang akan cikgu terangkan. Pernahkah Anda melihat bagaimana cacing bergerak? Adakah cara pergerakannya sama seperti kita manusia? Cuba kamu perhatikan cara cacing ini bergerak. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Ya, ini kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti kita manusia. Bayangkan, jika manusia tidak mempunyai sistem rangka, mungkin kita terpaksa bergerak dengan cara yang sama seperti cacing. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Terdapat 5 rangka utama yang ada pada badan manusia yang perlu kamu tahu, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan, dan tulang kaki. Sebenarnya, terdapat satu lagi jenis tulang yang ada pada manusia, yaitu tulang pelvis atau tulang pinggul. Bagaimanakah kelima-lima rangka utama manusia ini berfungsi? Perhatikan gambar rajah di mana bola sepak terkena kepala lelaki ini. Apa yang akan berlaku jika manusia tidak mempunyai tengkorak? Sudah tentu otak kita akan mengalami gegaran yang kuat atau kecederaan kerana otak manusia sangat lembut. Oleh itu, fungsi tengkorak adalah untuk melindungi otak kita daripada kecederaan. Sistem rangka manusia yang kedua, yaitu tulang belakang, berfungsi untuk menyokong tubuh. Dengan adanya tulang belakang, kita boleh melakukan pergerakan fizikal seperti bersenam dan sebagainya.
Sistem rangka manusia yang ketiga yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Selain daripada itu, organ dalaman lain seperti hati dan perut juga dapat dilindungi dengan adanya tulang rusuk. Manakala tulang tangan dan tulang kaki berfungsi untuk menyokong tubuh dan membolehkan badan kita mudah digerakkan. Tahukah kamu bahawa kelima-lima tulang rangka utama manusia sebenarnya tidak bersambung? Bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Ya, murid-murid, sendi bertindak sebagai penyambung tulang rangka manusia. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rajah rangka manusia. Tulang-tulang kita bersambung atau bertemu pada sendi. Sebagai contoh, dua tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Berpandukan rajah rangka manusia ini, cuba kamu sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Adakah kamu dapat kenal pasti? Sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapa agaknya perlu sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita pahami situasi seterusnya. Ravi tidak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduk kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia yang akan berlaku jika tiada sendi. Perhatikan pula atlet, penari, dan pemain papan luncur dalam gambar berikut. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu? Ya, murid-murid, sudah tentu sendi yang membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh pada para atlet, penari, dan pemain luncur itu. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan sama ada ke belakang, ke hadapan, ke tepi, atau membuat putaran. Sendi pada tulang lutut
dan tulang pinggul membolehkan kaki kita dibengkokkan dan diluruskan dengan mudah. Sistem rangka sangat penting kepada tubuh kita. Perhatikan 4 situasi berikutnya. Situasi pertama menunjukkan murid-murid di kelas tersebut diminta bangun oleh ketua kelas semasa guru masuk ke kelas. Berdasarkan situasi tersebut, apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Ya, sudah tentu kita tidak dapat berdiri tegak kerana badan kita tidak mempunyai tulang kaki dan tulang belakang untuk menyokong badan untuk membantu kita berdiri. Situasi 2 menunjukkan keadaan yang berlaku jika badan manusia tidak mempunyai sistem rangka. Manusia tidak akan dapat bergerak kerana tidak mempunyai tulang belakang, tulang kaki, dan tulang tangan untuk menyokong berat tubuh kita. Dalam situasi 3 pula, apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh tengkorak manusia? Ya, sudah tentu otak kita mengalami gegaran yang kuat dan boleh mengakibatkan kecederaan pada otak sekiranya objek yang keras terkena pada bahagian kepala kita. Bagaimana pula halnya dengan situasi keempat, jika ianya berlaku kepada kita? Apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Sudah pasti, peparu dan jantung kita akan mengalami kecederaan kerana tiada tulang rusuk untuk melindunginya. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada keempat-empat situasi tadi, dapat kita simpulkan bahawa sistem rangka penting kepada tubuh manusia untuk menyokong tubuh, membolehkan badan mudah untuk digerakkan, dan melindungi organ dalaman penting seperti otak, jantung, peparu, buah pinggang, hati, dan lain-lainnya. Di samping itu juga, sendi memainkan peranan bersama-sama dengan sistem rangka dalam membantu pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan yang cikgu kongsikan dengan murid-murid mengenai sistem rangka manusia dan fungsinya. Semoga dengan apa yang cikgu sampaikan dapat memberi kefahaman kepada murid-murid untuk memahami sistem rangka manusia dan fungsinya. Semoga berjumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang dengan tajuk-tajuk yang baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.